Yang kedua, kenapa penting pada masyarakat, penting kepada keluarga? Sebab solat dapat mencapai ketenangan jiwa. Relax je, walau apa pun keputusan pilihan raya itu, tak ada dia paling-paling kepala kan? Sudah-sudahlah, dah habis pilihan raya kan, elok duduk macam ni, tak payah gaduh. Sampai sekarang kita tertanya-tanya, tak siapa yang menang, tak siapa yang kalah, tak ada siapa yang dapat jawab soalan tu dah. Pertama kali Allah nak tunjuk, tuan-tuan, Allah nak tunjuk 2 minggu kau hamun kawan, sudah sahabat dia tu, kau nyapa lu cium, nak kata apa, itu kau hamun kawan, tak tinggal tulang kawan kan. Macam itulah dunia ni kan. Dia pangkahnya sebab dia tak nak dia, orang ni pangkahnya tak nak dia, dua-dua dapat. Pilih-pilih barang ni kan, tak nak tu, boleh dapat free gift. Faham lah sudah. Jadi tak usah, jangan fanatik-fanatik ni. Saya dah lama dah, mana tak benar saya macam tu ya. Belakang, mana bagi pandangan, bagi yang betul, kita kena pertahankan betul kan. Ni punya taksub yang betul, kita kata betul, tak pek dah teh. Jangan macam tu, Nabi tak ajar, Nabi tak ajar macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi Madrasah Ahmadiyah Ad-Diniyah, Kampung Semungkis, Hulu Langat. Terima kasih banyak juga kepada tuan pengurusi, tuan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti madrasah, seterusnya tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan penegasan yang diberikan oleh itu bahawa malam ini sahaja ada kumpul, ada malam setiap jangan malam ni datang, jangan pilih pencuri. Sebenarnya tanpa kita sedar, malam ni pun barang yang mengikuti jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Hari adalah tentang salat, kepentingannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat. Kita tengok solat ni memang penting, sangat penting. Ada seorang lelaki ni, bukan dia bergaduh dengan isteri dia, dia nak bercerai. Jadi isterinya telefon nak cakap dengan saya tak ada kat pejabat masa tu, sambungkan dekat telefon asisten saya, dapat lah cakap. Saya tanya, akak umur berapa? Saya tanya. 24 tahun. So sekarang ni apa isu akak? So sekarang ni suami saya dah nak bercerai dengan saya. Saya cuma tak pasti betul ke tidak tindakan saya ni. Dia kata macam tu. Saya kata, kan saya kata, banyak cerita lah, tapi saya dia macam tu, janganlah cerai, saya kata. Tapi saya takut nanti kalau dia buat jahat ke saya, apa dia pukul saya lagi, cerailah macam tu. Macam mana ustaz ni nasihatkan saya dekat tu? Yalah, saya tanya sekarang akak nak macam mana? Saya tanya. Yalah, saya sayang kat dia, saya cuma tak pasti keputusan ni betul ke tidak. Keputusan ni, sekarang saya tanya balik, saya tanya huraian dia. Akak umur berapa? 24 tahun. Okay, akak, saya nak tanya, anak 7 tahun. 7 tahun. 24 tahun.
anak yang paling tua 7 tahun. Saya tanya, masa akak umur berapa? 7 boleh. 7 boleh tahun. Bagi nak warna akik lelaki tu ada tak nampak tanda-tanda dia tu elok ke tak elok. Maka dia pun mengaku dia kahwin dulu pun terlanjur. Okay. Jadi saya cakap, Kak, kalau Kak tanya saya nak tanya dulu, anak Kak berapa orang semua? 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan. Saya kata, kalau tanya saya kesiankan anak sulung. Saya kesian anak sulung. Dah lah akak dulu kahwin emergency. Dan kalau akak berpisah dengan anak dengan suami akak, anak tu dah lah dia tu mungkin tak sah taraf. Kemudian dia pula tak ada pula ayah, macam mana? Saya tanya tu. Alah, saya tanya lagi. Dia kata suami saya pukul saya kadang-kadang untuk benda-benda yang tak tapi saya kena pukul. Okay. Tanya, sampailah pada soalan yang mustahak, iaitu tajuk kita hari ni. Saya tanya, Kak, minta maaf, saya tanya, akak dengan suami solat macam mana? Ni cerita ni bulan lepas telefon, bulan Semoleh. Kesnya nak disebut pada berapa belas bulan dah. Jadi dia telefon saya 3 hari sebelum. Kak, saya tanya satu soalan ni. Saya nak tanya, akak dengan suami akak ni jaga solat? Saya tanya. Dia jawab, tak jaga sangat lah. Patutlah, saya kata. Memang patutlah macam tu. Saya kata, kalau tiang solat ni, tiang agama ni kita tak jaga, apatah lagi tiang rumah tangga, saya kata. Itulah jawapan yang paling besar kepada kebanyakan kemusnahan rumah tangga sebenarnya. Lebih 90%. Jadi saya cakap dengan dia, satu soalan saya tanya, Kak, sebenarnya siapa yang filekan kes ni, Kak? Suami akak ni macam mana? Suami akak dia nak cerai ke tak? Dia pujuk saya lagi, habis. Akak macam mana, Kak? Tak tahu lah. Sekarang siapa filekan? Suami. Betul? Apalah akak yang paling, bukan akak yang filekan kes. Macam ni lah, Kak, tak payahlah cerai. Akak berunding balik dengan suami akak, cakap, bang, kita ni masalah kita yang paling utama, masalah salat. Jadi kalau kita jaga salat kita, mungkin benda lain pun terjaga. Itu je asas dia. Mak ayah kita dulu pun hidup susah juga. Tapi kenapa dia boleh cukup, boleh bahagia, boleh besarkan anak-anak? Salah satu dia jaga solat. Anak pergi ke Lumpur, pelajar rajin-rajin, jangan menggatai, benda tu pesan ni. Pesan ke anak-anak, kau pergi ke Lumpur, pergi mana kau belajar, pergi Singapura, kau pergi Johor, kau pergi Melaka, pergi Perak, kau pergi belajar, jangan lupa, jangan tinggal solat. Yang tu pesan ke anak. Kalau dia tak tinggal solat, automatik ingat dekat mak ayah. Sebab bila dia semayang, insya-Allah lepas semayang dia mesti doa. Kalau dia doa tu pula nak bagi makbul doa, protokol mesti betul. Macam gitulah kita cakap. Terima kasih banyak diucapkan kepada siapa dulu pengurusi imam lah. Lepas imam jatuh kuasa. Kalau datanglah Menteri Besar malam ni, tiba-tiba Menteri Besar datang, ya Mak Muhammad Menteri Besar dulu sebut. Macam tu jugalah bila doa. Kalau protokol tak betul, tak makbul doa. Protokol apa? Pertama segala puji bagi Allah dulu. Lepas tu pada para Nabi, para sahabat. Kemudian baru doa siapa? Kalau orang tu lelaki, doakan mak ayah dia dulu. Kemudian barulah doa untuk diri sendiri. Kalau orang perempuan, doakan suami dia dulu, baru mak ayah dia. Jangan tanya apa hal lah, tak berhenti lah kan. Macam tu lah ranking bila dah menikah kan. Bila dah menikah, ketaatan pada suami dulu, baru mak ayah. Benda ni yang kadang-kadang orang tak faham. Jadi doa pun tak betul. Ya Allah, kenapa tak makbul? Protokol ikut. Dan doa pun tak betul kan. Macam tu lah contoh kan, nak bagi faham. Jadi salat ini merupakan tiang agama, rukun Islam yang kedua selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Amalan pertama yang akan dihitung di hari kiamat besok, tak ada amalan lain melainkan amalan solat yang akan ditanya dulu. Selesai salat, insya-Allah ada harapan lah yang lain. Tapi kalau salat tak selesai, tak usah tanya lah benda lain. Kau sedekah lah berjuta pun, tapi tak semayang, tak ada guna mana. Kan? Itu dah elok tu. Yang paling teruk perangai, rumah sebelah madrasah tapi tak baik. Itu paling buruk perangai.
Tak maaf cakap, saya tak tahulah, saya tak cakap orang sini kan. Buto nama tu tak nampak kan, pokak telinga tak dengar orang azan kan. Ni cakap betul-betul orang ni. Ada orang pernah ada satu peristiwa dulu ni, zaman yang diceritakan oleh orang arwah Datuk Ismail Kamus dulu. Macam mana ada orang tu dengan bangga Johor tu, Johor sombong. Orang sini pun cakap di 9 kan, Johor kan, belagak. Surau aku tak nampak pun surau dia cakap macam tu. Dia boleh bergurau macam tu, tumbuh daging betul dia, tutup tak nampak. Dia cakap apa, jangan nak kata dunia ke Allah dah bagi ya. Datang surau, datang masjid, pergi. Kalau dah lokek tu pergilah semayang. Sebab Nabi sendiri kata, kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, kalau ikutkan hati aku nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Ni khusus untuk laki-laki. Orang perempuan topik yang paling baik semayang untuk dia ke rumah. Ikut dia rajin boleh datang, Alhamdulillah. Kita faham kekangan orang perempuan. Kang dia datang masjid, datang surau, dia semayang maghrib isyak, tapi dia masak tu. Mengelupu laki beli berpenuh tak masak kan, contoh kan. Dong ceramah serbat ngangong laki tak terbolo, contohlah kan. Tu sebab orang perempuan lain ya. Tu sebab buat jaring tu, pak jaring tengah tu. Orang perempuan ni dia kena jaga, dia kena tidak liar, dia kan tak mana merayau apa je. Tu letak tu jaring tu ya. Alhamdulillah ada beza. Makin saya datang kali pertama dengan kita dulu nampak teratur sikit hari tu. Dia tu baru pecah ke dinding tu. Kau baru patang semalam pecah, dia nak ceramah balik tak adalah, dalam pecah lah. Alhamdulillah elok tu. Sik baik lelaki ramai malam ni. Kalau lain kali lelaki tak ramai, lelaki 12 sini, biar perempuan 12 ni kan. Lelaki dah habis dah tak ada kan. Alhamdulillah ya. Jadi kewajipan solat merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang cukup syarat dapat memberi kesan dalam kehidupan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna. Nampak? Poin dia pula satu lagi, bukan sekadar solat, dilaksanakan dengan sempurna. Kadang-kadang kita ni dah lah baca kadang-kadang. Kalau yang pandai macam imam tak apalah kan. Ni tak apa-apa pandai mana. Jadi datanglah ke madrasahnya, ikutlah ke belakang. Itulah yang bagus main jemaah, boleh tampung-tampung ya. Imam pun baca, kita pun amin ya, amin. Baca Fatihah seseorang mungkin tak bunyi nak salah Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bila jadi imam tak orang salah Maliki Yaumiddin nupur Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan tengok kita nak ihdinas salah pula ihdinas. Tu semua nak kena belajar kan, kena belajar. Jadi bila kita tak berapa pandai mana, eloklah duduk belakang tu jadi jemaah kan. Kalau sambil-sambil tu janganlah biarkan kebangan. Pergilah belajar. Ada pula tadi dah diumumkan oleh tuan pengerusi majlis tadi, ada kelas mengaji sekali. Hari apa mengaji tu? Hari Rabu malam kan. Kan elok tu. Kadang-kadang bayangkanlah orang lain dah sibuk dah cerita hukum hakam, dah umur 70 masih lagi nak betulkan Fatihah lagi. Tapi jangan malu, sebab itulah yang paling basic dalam solat kita. Fatihah tak betul, macam mana solat kita kan. Jangan ambil ringan, ya, kena belajar. So bila cakap solat yang sempurna ni, ada 4 ciri nak mencapai kesempurnaan ibadah. Nombor 1, mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut je, kena belajar kan. Datang guru tu kita ikut kan. Kalau boleh jadi macam Tuan Haji nya rajin, dia nyalin orang lain ni, sebab dia bersedara dengan Abu Hurairah. Apa yang pecah cakap tu ingat agak macam tu lah kan. Apa itu kan, apa cerita sebelum debat tu okey lah. Apa cerita entah sama je
Menyalin tidak sama yo kan. Jadi pertama mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut orang sembahyang kita cenia, kita pun cenia lah. Ada orang cakap cenia, ada yang cenia. Macam kita takbir pun macam-macam cara, ada yang cenia. Ada yang cenia. Yang betul je lah. Cenia kan. Okay. Yang perempuan lain lah. Dia dalam tokong pun tidak. Kita tak nampak. Dia cenia apa. Kita tak tahu kan. Dia tak orang perempuan. Ya. Jadi kena belajar dengan ilmu. Bacaan macam mana. Contohlah kita sampai kan. Kalau di masjid. Orang dah azan. Nah, lepas azan tu kita sekarang tinggal masuk. Sekarang ni nak buat solat sunat tahiyatul masjid dulu kau, solat qabliyah maghrib dulu dah baik. Kena buat sunat qabliyah dulu. Sebab tahiyatul masjid bila-bila boleh baik. Sebab itulah masuk nak buat solat sunat qabliyah. Ya? Salah lah. Itu sebab kita kena belajar. Kan? Orang tu meninggal. Orang tu meninggal. Apa tu contoh ni? Nantilah dulu. Nak ke bumi nanti dulu. Anak seorang belum sampai. Apa hal lah? Nak tunggu bila sampai? Seminggu ni. Tak boleh lah simpan lama-lama. Kita kena capek pergi simpan dalam tanah tu. Sebab Allah dah jemput. Jangan lengah-lengahkan. Bila Allah jemput tu, tetamu Allah wailah hantar tau ya. Jangan lebih 3 waktu solat. Satu lagi, menjamu makan. Macam ada orang yang cerdik, yang dah belajar ilmu, dia tahu bila ada orang meninggal kat rumah itu, ada dah grup orang perempuan tu, dia dah kumpul duit, main macam duit kumpul-kumpul lah, RM30, RM50 setiap bulan. Meninggal dia ni, siapa rumah yang okey? Rumah Kak Tun lah. Rumah Kak Tun lah yang masak. Dia masak, nanti kalau nak makan datang sini ya. Jadi keluarga tu pergilah makan kat situ. Tak ada lah makan kat rumah tu dah. Nampak tak? Dia belajar macam tu. Boleh tak makan kat rumah tu? Boleh makan. Aduh, cakap tak boleh. Nanti kucing kat setan. Boleh makan. Cuma tinggal lagi nampak tak berapa beradab pun. Kan? Dan satu lagi yang tak boleh tu adalah orang yang datang ziarah jenazah tu, dia lah cakap kata rumah. Tak ada makan pun lapar lah. Gila betul tu kan. Datang ziarah sahaja. Jadi kadang-kadang tu sebab kadang dia dah tahu dah orang ni meninggal, jadi dia pun masak dekat rumah sebelah tu, jadi dia boleh makan. Keluarga dia ni yang lapar boleh makan dekat rumah sebelah. Contoh nampak elok lah. Ini orang meninggal dah. Dia selera makan bertambah. Orang semua berganti selera. Jatuh lah. Macam pengantin lah. Saya tengok pengantin baru ni. Adalah satu pengantin, saya tak nak sebut lah kat mana. Beriu makan pengantin ni. Gila, orang lapar pun tu pengantin. Pengantin perempuan dah tu. Allah, kap makan. Orang dulu-dulu kalau pengantin ni makan kan. Sikit dia makan. Lepas tu suap kan lah. Malu lah dah lu lah. Budak sekarang. Jumpalah. Tengah makan. Jumpalah. Tahu pengantin tu. Tak tahu malu tu kan. Orang sekarang. Itulah dia. Itu adab je lah. Cuma tadi kalau kita belajar lain. Contoh macam dari segi suami isteri lah. Saya selalu sebut bab nafkah. Bab nafkah kan. Kena faham ya. Terutama mak ayah kena faham. Bila anak kita dah kahwin, anak lelaki, selama ni dia bagi kita duit. Dia bagi kita 1,000, dia bagi kita 500. Contoh, bila dia dah nikah, dia kena utamakan bini dan anak-anak. Dulu dalam bab nafkah. Ya. Sebab mak pun ada lelaki minta dengan lelaki kau, minta dengan anak kau pula. Kan? Ni yang mula dia cakap, belum sampai mak puih mengasuh duit kau. Kalau menikah kau lupa ke mak kau. Jangan kau cik hati untuk bunuh macam tu. Ya. Kalau kita belajar lah, anak kita kena utamakan isteri dengan anak-anak dia dulu, baru mak baru mak ayah dia. Jadi kalau mak itu ada ilmu, bila anak bagi duit mak, ambil duit mak, duit belanja bulan ni, kau bagi mak duit bulan ni, ada tak anak bini kau cukup makan tak ni? Ada mak jangan risau. Yalah kalau macam tu mak ambil lah macam tu. Ya. Entah mak anak bini tu pandai lah saya cari lain kata. Jangan macam tu. Kau bagi anak bini kau dulu, lepas tu bagi kau mak kalau ada lebih gitu.
Macam tu cara. Yang datang lambat tolong hormat sikit orang perempuan dah lama dah tu mengerti tu. Dah siap dah kosong ya. Ni ramai pula kat luar ada 10,000 orang gitu. Kan. Okay kan. Ada hal daripada masjid tadi ni semua ni sampai. Dia orang semuanya ada skrin besar, dinding dah tak ada ni, banyak cerita kan. Contohlah ya. Macam tu juga kalau suami isteri ni, satu lagi ilmu kita belajar lah kan. Kadang-kadang mak ayah kepada suami sakit, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah yang sakit. Kena ingat, tak boleh paksa. Tapi kalau isteri tu nak jaga, alhamdulillah, sebaik-baik suami yang membenarkan isteri dia jaga, boleh memujuk isteri dia jaga mak ayah, sebaik-baik bagilah upah, penghargaan, makasih lah tolong jaga mak. Tak apalah bang, saya ikhlas. Mak abang, mak saya juga. Bertuah pek bini macam tu. Saya dengar nak dapat anak dara macam tu, kek semungkis saya ada. Saya dengar lah kan, sebab dia jenis macam tu. Dia tak kira dah mak dia, mak mentua dia sama sayang teh. Bertuah betul. Kan? Dan begitu juga kalaulah mak dan ayah isteri sakit, suami tak boleh halang isteri untuk jaga mak ayah yang sakit. Tapi kalau lelaki nak buat kosong itu, abang tak izinkan kau jaga mak ayah kau. Kau duduk rumah ni. Maka bila isteri dia taat perintah suami, dengan sodih dia tadi dia taat, duduk kat rumah, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Ni nak bagi ni ilmu ya. Jadi Abdul Bab bukan pandai warna dah, tapi dalam bab suami isteri ni banyak warna masalah-masalah macam tu kan. Itulah suami isteri ni kan. Jadi yang pertama dengan ilmu, yang kedua mesti ikhlas dalam ibadah, nak capai kesempurnaan ibadah. Yang ketiganya mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni bila ibadah makin jadi baiklah. Kalau makin main nombor, tak adalah main nombor ni dah. Makin mengumpet laju, yang mengumpet kan. Berhentilah mengumpet. Dah lah datang lambat. Nama orang tu cacana nak tengok payah betul. Contoh lah. Ni contoh dia orang mengumpet. Contoh lah kan. Sedangkan kau nak faham lah, surau kita ni, madrasah kita ni comel kan. Sumbang banyak-banyak sikit. Jadi kita pecahkan dinding belasnya pula. Kita buat besar, lepas tu naikkan ke atas ataupun yang ni turunkan ke bawah. Tak boleh banjir pula kan, naik atas macam tu kan, biar sambung kata kan. Agaklah dah buat kira dah berapa perbelanjaan ni kalau nak buat tu. Belum lagi Safwan, belum ya. Nanti Safwan kira lah berapa dia meniaga anda, biar pandai kan. Dia adjust sikit, susun sikit kan. Tapi sebenarnya sayang sebab ni madrasah ni tradisional. Mana reka bentuk asal boleh pertahankan. Cuma mungkin shilling tu lah kita buatkan balik kan. Buat elok-elok. Kumpul anak-anak muda ni aktif ni. Gorak kan. Cari minta sumbangan daripada orang-orang yang pernah duduk kat kampung ni. Cari yang handal-handal bukan tak ada. Kan. Mak kata bukan buat mati. Ya? Boleh bagilah. Apa yang susah mana kan. Dia berbakti kat kampung ni. Lepas tu jalan tu buatlah yang elok sikit. Tak pun buat parking, buat je jantas. Penceramah menapak daripada depan tahap rasanya. Contoh buat gelongsor apa kan. Tapi pasal tak ada lah. Okey ya. Itu mula tak tahu mana toboh dalam ni kan. Sempit. Tapi itulah unik Sebab ya, ada istimewanya bila jalan tu sampai. Sebab siapa yang berjalan ambil wuduk di rumah, berjalan kaki, yang pertama, langkah pertama diangkatkan derajatnya, dan langkah kedua dan seterusnya dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Jadi itu bagusnya berjalan kaki boleh sampai solat kan. Jadi jangan minta kalau yang paling baik sekali dia perpakan batu 9 tu. Sampai sini memang licin betul
Dosa tu bukan lah. Sesampai tu bukan tak ada dosa dengan dia pergi. Agak lah macam tu. Allahu Akbar. Jadi itu yang ketiga. Ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Tak ada mengumpit lidah. Cakap dengan elok. Perangai pun baik. Kan? Senyap. Tak ada bercakap. Kalau tidak, mari tu mencarut. Kan? Contohlah kan. Berhenti dah. Kalau tidak tu kepala bapak. Tak bebek. Tu yang kita tengok kadang ada orang balik haji. Senyap. Tak berburak dah. Pokok orang. Elok dia diam. Kan? Makan lah. Baik dia kan. Bukan dia baik. Dia sakit gigi. Itu yang tak berbunyi, tak bercakap buat lah. Tu bongkak gusi tu. Itulah kisah Dan yang keempat apa? Yang keempat dimulakan dengan niat. Itulah 4 ciri kesempurnaan ibadah. Dan mengerjakan salat dapat memelihara diri perkara keji dan munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah pada perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Yang kedua, kenapa penting pada masyarakat, penting kepada keluarga? Sebab salat dapat mencapai ketenangan jiwa. Relax ya dia. Walau apa pun keputusan pilihan raya itu, tak ada dia pening-pening kepala. Sudah-sudahlah. Dah habis pilihan raya kan, elok duduk macam ni. Tak payah gaduh. Sampai sekarang kita tertanya-tanya, tak siapa yang menang, tak siapa yang kalah. Tak ada siapa yang dapat jawab soalan tu dah. Pertama kali Allah nak tunjuk tuan-tuan. Allah nak tunjuk. 2 minggu kau hamun kawan. Sudah sahabat dia. Kau nyapa lu cium. Nak kata apa? Itu kau hamun kawan. Tak tinggal tulang kawan. Kan? Macam itulah dunia ni kan. Dia pangkahnya sebab dia tak nak dia. Orang ni pangkahnya tak nak dia. Dua-dua dapat. Pilih-pilih barang ni kan tak nak tu. Rupa dapat free gift. Faham lah. Sudah. Jadi tak usah. Jangan fanatik-fanatik ni. Saya dah lama orang. Mana tak benar saya macam tu ya. Kita mana bagi pandangan bagi yang betul, kita kena pertahankan betul. Kan? Ni punya taksub yang betul kita kata betul. Tapek dah teh. Jangan macam tu. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar macam tu. Kalau ada lah benda baik yang dibawa oleh orang tu, kena terima. Kan? Kalaupun lah yang datang tu seorang pelacur, tapi dia menyampaikan kebaikan dia tu. Kan? Ingat tak kisah itu kan, yang seorang pelacur tu macam mana dia boleh bagi cendok kan, kasut sepatu tu cendok air bagi anjing. Minum boleh lah dikatakan orang tu boleh masuk syurga. Apa sebabnya? Kebaikan dia tu kita tak tahu. Kadang-kadang kita ambil wuduk kan, ambil wuduk nampak perempuan lalu pakai skirt dekat semukis ni, tas sosek kan. Lalu dia baju tak berlongan, rambut perak. Itu pun dalam hati dia, dotik dalam hati ni neraka umat ayat kan, tengah ambil wuduk ni tengah suruh dia handau dah neraka lah perempuan ni dia tu. Lepas itu orang perempuan tu pula sampai ke rumah, tengah-tengah cenyar rambut dia buka TV1, rupa tengah live apa ni, forum perdana kami malam Jumaat malam ni, forum perdana perihal menutup aurat, bertaubatlah tuntang. Macam ustaz ni dia tukar TV3 tengah al-kuliah pula, Ustaz Don pun cerita pasal aurat sesungguh ni. Pokono lah ni, semua channel pasal aurat lah ni. Dia buka pula TV Hijrah, Samsul Debat pula tengah lontung kawan tu tempat tu. Kono lah dia katakan. Sudah boy kita tak tahu ni, kita tak nampak ni dia dalam rumah ni. Lepas itu menangis mengalir betul. Yolah banyak dosa dia, agak Allah nak tunjuk. Dia masuk dalam bilik air, dia cuci rambut yang berkarat selama ni, air perak tu yang habis tu, rambut dia tu perak. Lepas tu dia dah cuci rambut, dia menangis, dia mandi. Lepas tu dia pakai telekung dia semayang, menangis-nangis semayang, minta ampun dengan Allah. Tengah sujud meninggal. Tak ada siapa tahu dalam rumah. Nampak tak?
Tadi yang ambil wuduk tadi, dosa mengumpet dah dapat. Nampak tak? Ada aku lah perempuan tu. Dia tak tahu perempuan ni taubat dah dalam rumah. Kita tak tahu. Tu ni nak bagi tahu betul-betul. Jadi, lepas tu besok tu orang kebumikan dia kan. Ada cakap tu lah, mati dah dia. Dia nak kompat dah. Baik panggil lagi. Dia tak tahu kawan tu dah taubat. Kita tahu. Macam mana nak cakap? Tu sebab hari-hari imam doa, Allahumma khtim alaina bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu. Minta penyudah penghujung yang baik, tak nak penghujung yang tak baik. Menyanyi tengah karaoke, engkaulah kau mati dengan pegang mikrofon 1 bulan tak habis itu. Dia mati makan mikrofon. Yang seorang tu pula buat cerita makan mikrofon. Yang seorang tu lah cerita dia tengah melalap betul-betul tu chorus setengah tinggi botu mati tersongkang tokak seorang. Tapi kita minta penyudah yang baik. Mana nak mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Mana nak? Sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud, haru gitu. Allahu Akbar. Habis nak pelas. Kita ke belakang tak bangun lagi. Bila program tu yang muda lah orang tu dah tinjau dah. Bolong ni weh. Dia kata kan sudah yang seorang tu cakap dengan sebelah, weh apa lama sujud, weh dalam semayang tak boleh cakap. Kau orang yang sebelah tu pula tolong si baik aku tak cakap. Betul weh dah batal lah semayang gitu, kita dah bercakap lah. Tengok imam pula lama, imam kau orang tu tumbang. Allah, itulah kematian dicemburui. Mana? Tengah baca khutbah meninggal, tengah dengar ceramah meninggal sementara. Meninggal sementara tu mana lolap. Itu tak tolak kan yang meninggal tarawih kan itu berpahala kat tu. Tidur dalam majlis ilmu pahala. Ya, tidurlah, tak ada siapa marah. Nak buat macam mana? Ke rumah ada tilam, ada bantal, ada aircon, terapik, ada tidur. Dalam tengah ceramah, togak-togak tidur. Kan? Dapat pula pot ke tiang pula. Ni contoh lah ya. Contoh, saya tak cakap sesiapa ya. Contoh lah ya. Saya tak sambut sesiapa. Ni contoh ya. Tiang ni dan punya. Dah lah tak banyak tiang sebab ni. Madrasah ni kan. Contoh lah. Ya. Aduh. Samsul lebat. Jadi macam tu lah. Jadi makna kata jangan kita berpecah-pecah, cukup lah. Ya. Mana pilihan raya ni proses nak memilih ketua, memilih wakil rakyat. So kita dah pangkah, dah sudah timur, dah masuk kita sekarang tu untuk bermasyarakat. Jangan dah gaduh-gaduh, cukup-cukup lah. Tahun depan ni tahun yang sangat getir katanya, terutama dalam bab ekonomi kan. Jadi kita kena memperkasukan hubungan satu dengan yang lain ya, support insyaAllah. Jadi ketenangan jiwa ini akan dapat dicapai bila solat itu dilaksanakan dengan sempurna. Kerana tujuan ibadah solat dilaksanakan adalah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ketenangan jiwa dapat dicapai kalau solat dilaksanakan dengan penuh khusyuk, tenang dan mengerjakan dengan penuh rukun dan tamakninah. Maksudnya bila buat sembahyang ni ibadah solat khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk tu sehabis boleh kita nak fokus kepada Allah. Maknanya memang hubungan kita dengan Allah je. Allahu Akbar. Nak dapat, kalau boleh cuba fahamkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Kan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan segala alam. Jadi kita cuba fahami maksud mana yang dapat kan. Belajarlah. Belajar. InsyaAllah. Itu sebab kita kena banyak baca tafsir juga. Baca, memahami.
Baca Quran dapat pahala, baca dan faham lagi besar pahala, baca faham hafal lagi besar pahala, baca faham hafal dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh lagi besar. Okay. Begitu juga solat dapat mendidik jiwa seorang mengenal hakikat ketakwaan, kesabaran, tawakal, jihad dan berpegang bahawa hanya Allah sajalah tempat pergantungan untuk semua urusan kehidupan kita, baik keluarga, baik masyarakat. Itu ya. Kan? Kalau Allah takdirkan, Allah lorongkan rezeki untuk kita, jangan risau. Duduk kat rumah pun tak jadi masalah. Ada je bisnes dia boleh buat online. Dia yakin dengan apa rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau orang tu, macam mana pula kau buat? Walaupun kau pakailah kabel besar wayar elektrik tu kan. Dan kau pakai kabel wayar tiang lampu tu kan. Tapi kalau dah Allah tulis tak ada rezeki kita, tak ada lah. Contoh ya. Itu sebab kebergantungan kena diperbetulkan. Tapi yakin dan percaya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah takkan biarkan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan hamba dia. Nah, jadi yakinlah, percayalah kepada hikmah. Itu sebabnya laksanakan dengan khusyuk. Khusyuk tu bukan pada tak sadar diri tu semayang. Tu kena rasuk kalau tak sadar diri tu. Dia maksudnya bila dia semayang tu fokus tu kepada solat tu lebih pada benda lain. Contoh macam orang perempuan lah, dia tengok drama Rindu Kasih tu. Kan dia tengok waktu maghrib lah tu. Jangan kacau fokus dia tu. Ni episod akhir. Tak ada dah hari lain. Contoh lah. Senia tengok Jian Boto Dak Ina ni. Contoh. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Bila dia tengah tengok tu kan, anak lalu macam ni ada tolak anak ni. Tu khusyuk tu. Kan, tengok ini ustaz kan, beria minta bacaan, berjoget, kojak peti bukit, kojak bawah bukit, tiba-tiba dah tukar baju, kojak baca ni, kojak sok panjang, kojak sok pendek. Contoh lah kan. Kita pun tengok tuntang, anak lalu tapi lah. Tu khusyuk tu. Tengah-tengah masak, tak, bola tinjau itu. Tu khusyuk tu. Nampak? Sudah yang diracik dengan jari-jari sekali. Contoh kan. Jadi lebih penumpuan dia kepada ibadah dia. Itu cerita khusyuk. Dan tamak ninah. Makna tertib dia semayang. Ingat tak kuliah yang lalu, saya dah beritahu perbuatan solat yang paling tenang jiwa kita, perbuatan yang mana? Dah lupa dah. Dalam perbuatan solat kita, daripada angkat takbir, kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita duduk tahiyat kan. Mana perbuatan yang paling tenang jiwa kita? Sujud Amal jawab sujud. Kalau sujud tu maknanya lolap tu. Sebenarnya perbuatan yang paling tenang adalah waktu Allahu Akbar kita rukuk. Bila kita bangun, Allahu liman hamidah, waktu berdiri sebelum nak turun tu, itulah momen dalam hati paling tenang sebenarnya. Tenang berdiri sebelum nak menuju ke tempat solat. Dah pusing dah. 2 kali dah. Live lah tu bosin. Allahu Akbar. Jadi waktu berdiri sebelum sujud tu waktu paling tenang sekali, dan itu hanya akan dicapai untuk orang yang solat penuh dengan rukun dia dan juga tamak ninah. Tak ada berkecapui pun ya. Kalau berkecapui itu tak merasa tenang. Sami Allah man Allah macam tu dah weh. Oh ya. Sallallahu tegak bila ilaha illallah. Macam mula sawur kan. Dia tertib. Allahu Akbar. Kalau ikut imam habis ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar ikut. Ni dia pula sama dengan imam. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Betul ikut imam. Allahu Akbar. Tu yang doreh-doreh dah tu tiba-tiba terlupa kunut, dia dah sampai bawah naik balik. Allahumma hdina. Dia dah sampai bawah dah. Siapa suruh orang kau baik ikut imam, tak nyampe-nyampe turun apa hal? Kan itulah tu. Jadi
Selain itu juga, tuan-tuan dan puan, solat dapat membentuk pribadi yang mulia. Kalau solat orang ni tidak tergesa-gesa, orang ni tenang jiwanya, kan? Kepribadian seseorang, pelaksanaan solat merupakan gabungan antara pertuturan tingkah laku dan pemakaian seseorang. Tengok, pertuturan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tutur dia satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa bodoh tu? Kan? Habis di jamaan huruf. Kan? Talan Nabi semua bunyi, tak berbunyi kan? Macam itulah juga. Kan? Pertuturan dan juga pemakaian. Bila pakaian, tentu kita nak pilih pakaian yang bersih. Bila salat, pakaian yang bersih. Dan jangan sekolah jalil, sekolah kelas 3 biru, 3 jingga, 3 kelas 3 biru, aci, along, angah, alang, ateh, wan, debat, mok, dia tuliskan nama tu, yang kat belakang tu, Allah Akbar, baca 3 biru tu, debat lah, debat pun kelas dia pun, mok, Allah Akbar, belum habis baca ni, belum habis baca. Kan? Itu sebab jangan kita pakai, tidak digalakkan baca pakai pakaian yang ada tulisan tu, kan? Logo-logo parti politik pula lagi menyampaikan tu, dia orang sini pakai baju ni lah deh, tentulah kan. Contoh sekatilah tuan. Kemudian bacaan salat yang dibaca dengan khusyuk dan sempurna dapat mendidik kita bertutur dan komunikasi dengan baik apabila berada di luar solat. Pergerakan yang sempurna dapat mendidik seseorang agar menjaga tingkah laku di luar solat. Tengok bila kita semayang kan, anak-anak pun lalu, zaman kita pun cuba tahan dulu. Anak dah lalu, Allahu Akbar. Saya teringat waktu ke Haji Ismail dulu kan, boleh masuk semayang kat situ kan. Semayang kat situ, bawa robot ni, penuh ni. Semayang. Ni perempuan sebelahnya, saya sebelah sini, perempuan sebelah sini. Gili-gili sujud. Dia sujud, dia bangun, saya sujud. Saya bangun, dia sujud. Ya kan. Tapi tak tahulah sekarang macam mana. Saya insyaAllah, tuan-tuan doakan ya. InsyaAllah saya akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Ahad ini. Mudah-mudahan. Saya doakan orang sini semua sampai. Ya. Tak apalah, insyaAllah. Kan? Mudah-mudahan. Kalau siapa yang belum daftar haji, daftar haji. Siapa yang baru daftar hari ni boleh pergi pada tahun 2134. 3 kali mampu hidup, boleh pergi. Mampu hidup, boleh pergi lah. Belum, mati duit dia dah. Tak apa, tu perancangan manusia. Tapi rayuan mungkin boleh pergi awal lah. Ya. Kemudian, dapat membentuk keluarga yang harmoni. Sebab keluarga kita akan terbentuklah semangat sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai contoh, ibu bapa dapat mendidik anak-anak melaksanakan ibadah salat sejak kecil lagi. Kadang-kadang orang perempuan bangun pagi lepeh nyawa dia. Dia seorang masuk syurga. Dia masuk, ambil wuduk, dia pun semayang. Dia tengok lelaki, dia pun semayang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Khusyuk waktu-waktu dia. Bila dia dah bagi salam tu kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila dia selap muka tu, dia pandang lelaki kat katil sambil ngelek. Neraka lah orang tua tu. Sadap kau, neraka kau orang tua tu. Oh, ya. Kan? Cubalah kojut suami tu biar subuh sesama. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara ngajak, sudah dua-dua tak subuh. Budak ni nak golak macam mana? Faham kau ni? Risau pula ni nak dengar. Faham ke ni? Kan? Semayang sesama.
Bila semayang sesama pula, ayah pula kembang ke mak. Pergi kojut budak-budak ni. Biar dia semayang sekali dengan kita. Kadang-kadang mak cakap, biarlah bang, budak tu kocik lagi. Silap daripada kocik. Di Felda Palu 14 yang kita lemah tu. Dia buat, siapa yang budak-budak yang datang subuh, dapat duit belanja RM3. Nak galak kan? Tak pergi masjid. Jadi ada duit belanja pergi sekolah. Tapi kena tulis nama ke imam. Lepas tu siapa yang dapat sembahyang 40 hari berturut-turut dapat hadiah. Ada hadiah khas. Paling besar skuter. Betul. Bukan saya buat cerita kan. Ini siapa nak? Saksi hidup kan. Ya. Dong ya. Nak sampai macam tu sekali lah nak galak kalau orang baik. Arwah Haji Azmil Mustafa. Kau nak tak? Ali setan. Bukan ada. Ali setan. Azmil Mustafa sekali dicamah kat Terengganu tu penceramah malam ni Ali setan ramai datang. Semua cakap dengan Azmil Mustafa, maaf Haji terpaksa lo tak macam tu nak baik macam mana, panggil ustaz orang tak datang, panggil setan ramai datang tu. Dia tu dia buat. Tapi Haji Azmil Mustafa untuk makluman semua, sepanjang hayat dia berjaya buat dua ke tiga kali dia berjaya buat 40 waktu berturut-turut solat berjemaah tanpa putus. Tuan-tuan buat, cuba buat. Saya cabar tuan-tuan dan perempuan buat. 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Ganjaran yang besar sekali. Buat. Kau dapat. Tiba-tiba Uzab jago dah Zuhur. Tahu waktu tidur pada Isyak tu kan. Tengok Perancis menang dengan Morocco. Tu yang terlalap jago-jago dah Zuhur. Bila dia terjaga, dia terlopeh satu, kosong balik semula. Dia 40 waktu betul-betul tak boleh putus. Itu berapa? Maghribi tu malam tadi kalau main lebih pada Maghrib memang dia tak boleh menang. Dia time Maghrib memang time dia. Dah nama pun Maghribi. Kan? Atas Isyak susah lah dia nak menang. Macam tu lah. Ada orang cakap di Islam tu, Perancis tu pun ada beberapa orang Islam dalam tu. Kan? Ibrahim pun Ibrahim Konate. Defend Liverpool dong saja. Mana? Jadi bila salat tu dapat melatih penampilan dan begitu juga dapat mendidik anak-anak juga untuk bersalat, begitu juga dapat mendidik kita maruah dan kehormatan seorang individu sebab kita bawa nama Islam, bawa nama agama. Begitu juga salat dapat membentuk keluarga yang harmoni ini sebab melaksanakan ibadah salat sejak kecil diajarkan, kata Nabi, ajarlah anak-anak kamu salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun sekiranya mereka degil untuk bersalat. Maknanya nak rotan anak tak salat pada 10 tahun kalau kita dah didik dia daripada 7 tahun. Bukannya tiba-tiba umur 10 tahun, dah 10 tahun kau nak salat, lepas tu kita rotannya. Tak betul. Mesti bermula pada 7 tahun. Didik daripada awal. Ya. Kadang-kadang kalau kita tak didik daripada awal, takut kanak-kanak tu dah sampai dia mencecah usia 40 tahun, dia tetap susah nak solat. Dah 40 tahun kanak-kanak tu. Tu sebabnya kita kena betul-betul didik anak. Kadang-kadang ayah tengah semayang, anak tu panjat dia. Anak tu kecil lagi, dipanjat ayah ni. Macam ni ayah. Jadi kadang-kadang anak, pergi main jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Silap tu. Sudah budak tu sampai tua. Tu semayang kan main jauh. Tu semayang jauh. Tu salah tu. Nampak tak? Patut tarik budak tu dari budak. Tarik dia pergi ke belakang. Cuba ikut ayah. Macam mana ayah solat. Pandai macam tu lah anak omak. Lain lah kalau ayah tengah semayang, omak yang panjang. Betul lah. Tak faham bahasa omak tu. Enggak tak hati bahasa betul-betul ni. Mengengkeh lagi lah. Apa nak kono omak kau ni. Kan? Ni yang faham-faham lah. Ya? Tiba-tiba lah dengan gaduh kan. Dah tadi tu budak-budak bermain-main dekat surau itu biasa. Jadi kita tunggu dia, adik dalam surau jangan main-main. Salat betul-betul. Kita didik dia. Ini budak tu boleh lagi. Pergi balik. Kau nak main, pergi balik. Sampai tua budak tu tak pergi surau. Sebab kau nak halau balik.
Selagi mana hidup lah arwah tu kan, selagi mana hidup dia seorang tu kan, selagi dia belum arwah tak datang kawan tu, tak nak cerita dogil lah, cerita sekarang tak nak. Lain lah kalau yang besar-besar kan, yang besar-besar asen yang bergurau dia nak tu berduduk dia balik tiang, imam datang cak tu patut kalau dah tu bangku baik-baik. Ni budak-budak biasa, budak-budak ya. Nama pun budak kan? Nabi sendiri kalau Nabi sujud, anak-anak yang bertinggi kat atas ni, Nabi tak bangun dulu, Nabi tunggu dulu cucu ekor apa anak kelas topi baru dia bangun, sebab takut dia nanti jatuh. Sebab mana macam tu Nabi baca khutbah pun cucu main dekat pangkuan tu. Sebab jadi tengok adalah menjawab ketua keluarga untuk memastikan ahli keluarga akan melaksanakan ibadah solat dan ibadah lain dalam kehidupan. Sebagai contoh, seorang bapa dapat mendidik anak-anaknya solat jemaah di rumah bersama ahli keluarga lain sekaligus dapat mengeratkan hubungan keluarga. Sebab bila ayah itu sembahyang, mari kita solat, istawu sufufakum, dia kata lurus rapatkan saf, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah tu jadi imam, suara tu tengeng-ngeng ke anak. Lepas itu dah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, la ilaha wal hayyu qayyum wa atubu ilaih. Anak pun tahu kena istighfar lepas solat tu 3 kali. Pada istighfar tu dia baca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulkul hamdu yamitu ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, ajinna minan nar. Assalamu minka assalamu alayka ya Rasulullah fa inna rabbana bis salam wa khilna jannata da wassalam. Semua tu baca, anak pun ikut dia. Sampailah la rabbana subhanallah, puji maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, alhamdulillah, iman abad, alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Lepas itu alhamdulillah bil alamin ala kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar. Puji bila Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas itu Al-Fatihah, doa. Anak ni ikut satu hari ayah meninggal. Jadi anak ni pula bila dah kahwin, dah setelah 20-30 tahun anak kahwin, dia cakap dengan isteri dia, ya esok kita semayang jemaah nak. Tiba-tiba je bang teringat dengan arwah ni. Kenapa lah arwah ni tak pernah tinggal, setiap pagi subuh mesti berjemaah. Nampak? Dan di perbuatan itu dengan tadi mengalir. Bang, apa dia? Hari Jumaat ni, esok petang kan, kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah dulu tak lupa karaoke tak iman. Mampu dalam kubur tu. Betul ni, cakap betul ni. Ajak kepada kebaikan. Saham yang baik-baik bagi. Ya. Itu sebab penting tu. Ya. Jadi, begitu juga kita akan dapat memastikan dengan doa tu. Doa tu dapat memastikan, mudah-mudahan kita memohon pada Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada keluarga kita untuk terus bertahan dalam ujian susah maupun senang kan. Dalam doa tu alhamdulillah wazidah Azimu Sultani Allah jannah wa sakhatika wan nar. Itu yang bahasa Arab tak boleh. Itu belum yang bahasa baik. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin. Ya Allah, kau makbulkanlah permohonanku untuk lagi. Ya Allah. Bini ke belakang amin, 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 amin. Ya Allah, makbul. Tak apa minta, entahlah, tanyalah dia kan. Macam tu. Jadi doa. Lagi kepentingan solat dapat mempengaruhi kehidupan seharian. Solat dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia kalau dapat dikerjakan secara istiqamah. Sesungguhnya manusia itu dijadikan gelisah lagi bakhil kedekut apabila ia
kesusahan dia sangat resah gelisah, apabila beroleh kesenangan dia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan menjaga solatnya. Surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ke 23. Ya. Begitu juga dapat menjaga pelakunya dapat melakukan perkara-perkara mungkar. Dia tak buat benda-benda yang tak elok, benda yang Allah larang. Ketiga, salat menjadi jalan keluar bagi orang beriman yang sedang menghadapi kesusahan. Jangan risau, insya-Allah berdoa pada Allah, yakin Allah akan bantu kita. Ya? Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang kau katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud, yakni solat. Surah Al-Hijr ayat 97 hingga 98. Allah dah beritahu, minta dengan Allah, ud'uni istajib lakum. Kau berdoa, aku akan mustajabkan, ya? Akan makbulkan. Begitu juga solat sebagai pemudah jalan, pemudah cara untuk dapat mempermudahkan rezeki kita. Jangan lupa jaga solat, minta dengan Allah banyak-banyak. Tapi bagaimana pula orang yang melalaikan solat? Orang yang melalaikan solat atau meninggalkannya, berarti kita merendah-rendahkan hak Allah. Antara akibat melalaikan dan meninggalkan solat adalah, pertama, mereka dianggap sebagai kufur dan munafik. Na'udzubillah, minta jauhkan. Kedua, mereka tergolong di dalam golongan Rasulullah, golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW, sehinggalah mereka mendirikan salat. Ketiga, hati mereka akan menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah daripada Allah. Yang keempat, harta benda dari hasil usaha mereka tidak akan mendapat keberkatan, akan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Tak salat biasanya sebab leko dek mencari duit dunia. Tak salat sebab mereka mendapatkan apa selain daripada akhirat. Maka pada ketika itu, dia boleh jadi sebab untuk menjatuhkan dia, boleh jadi sebab kecelakaan pada diri dia, boleh sebab melingkupkan sesuatu yang dia ada. Macam itulah, ya? Jadi hati-hati. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang salat namun tidak menyempurnakan rukun dalam sujudnya, maka bagi ini yang meninggal bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Hati-hati. Salat banyak kebaikan dengan dapat membantu diri kita, keluarga dan masyarakat untuk membina generasi yang baik akhlak dan murni. Tengok bila semayang semua jadi elok, semua jadi elok. Dongang lepas tu tunggu pula, lepas tu ada pula ceramah kuliah, elok semua duduk, tak ada pun yang berdiri mengelinjang joget pun tak ada. Elok dongang. Kan? Yang kedua, dapat membantu kita menangani pelbagai gejala yang merosakkan kehidupan. Berzina, rasuah, membunuh, merompak dan perbuatan maksiat lain. Sebab kesan solat tu memberi mendalam kepada dalam diri dia. Solat juga dapat memotivasikan diri kita untuk terus tabah menghadapi segala cabaran dan dugaan yang datang. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Macam saya katakan tadi, dia dah belajar. Bila dia salat, dia serah pada Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hari-hari kita baca, tapi kita tak perasan. Itulah ayat Allah beritahu kita, Allah timpakan sesuatu tu sesuai dengan kemampuan kita. Contohlah, tanya ni, ramai ayah anda bonda ni dulu, ponik membesarkan anak. Masa membesarkan anak, makin rasa macam tak boleh hidup dah rasa. Teruk waktu hidup macam mana lah, budak macam mana lah. Tiba-tiba anak seorang-seorang dah membesar. Anak-anak seorang-seorang dah berjaya. Anak seorang-seorang dah kahwin. Masing-masing dah ada kehidupan. Maka betul tak ujian dulu kita boleh hadapi kemampuan kita. Betul. Ya? Anak-anak berjaya semua. Yang seorang jadi peguam. Yang seorang jadi magistrate. Yang seorang jadi penceramah. Contoh. Yang seorang tu pula jadi kepegawai daerah. Dan seorang tu jadi itu kalender kan bahasa kan. Yang seorang tu jadi pegawai, jadi pegawai bank. Yang seorang tu jadi accountant. Alhamdulillah. Ya? Macam itulah. Begitu juga ibadah salat dapat jadi kunci utama rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersama-samalah kita berusaha meningkatkan kualiti solat kita setiap hari, agar kehidupan kita ini akan lebih diberkati, lebih sempurna, lebih baik, dan paling penting sekali mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak kalau kita tengok hari ini,
Contoh dan terutama dalam rumah tangga. Bila rumah tangga porak-poranda, masyarakat tentu tak jadi baik. Itu terang cakap. Dia bermula dengan diri sendiri. Macam tu jugalah kalau solat ni, kita tengok kan, kata zaman Iskandar Zulkarnain. Bayang Iskandar Zulkarnain. Dia ada bala tentera dia. Tenteranya tak pernah tinggal solat dan tak pernah tinggal tahajud. Bayangkan. Tentera dia. Iskandar Zulkarnain. Dan dia adalah raja yang paling beriman dalam sejarah raja Islam. Ya. Tu yang dia cakap tu. Kalau aku mati besok, jangan lupa buat 3 perkara. Yang pertama, yang usung jenazah aku, pastikan tabib yang handal-handal. Yang kedua, kalau usung jenazah aku, taburkan segala harta kekayaan aku di jalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiganya, bila bawa jenazah aku tu nanti, pastikan tangan aku terkulai. Biar orang nampak tangan aku terkulai. Jadi tentera dia tanya, kenapa tuanku nak buat macam tu? Yang pertama, biar tabib yang handal-handal. Tabib ni maksudnya zaman sekarang ni doktor lah. Kenapa nak beritahu hebat mana pun tabib tu, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kenapa tabur harta kekayaan? Kau akan tengok orang semua berebut-rebut harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab harta kau yang banyak, kau sikit, kau takkan bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa biar tangan kau terkulai tu? Biar orang nampak tangan kau tu kosong. Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Itu sebabnya yang tengok tangan terkulai layu di Tasik Madu, Fauziah Latif. Kan, makna kita kena ni, bila masa dah time, tangan tu tak boleh apa. Bila orang mandi kan, kita tu jenazah tu golek macam ni, terlangkup macam ni, dia kan boleh apa pun. Allah tak kau, bik padan muka kau. Contoh lah kan. Kita contoh, kita tengok pengajaran itu pun kita dah nampak. Bila dah mati, tak ada apa dah yang boleh tolong kita untuk melainkan amalan kita. Dan amalan nombor 1 kan ditanya adalah amalan solat. Jadi tolong jaga solat. Tolong jaga solat. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Kalau tiang agama tak jaga, lebih lagi lah yang lain. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkanlah. Maknanya sepanjang kita ceramahan, dah ompek pasangan bercerai. Macam tu lah kira. Nak tunjuk ramai orang bercerai disebabkan, dan faktor terbesar, lebih 90% puncanya tak jaga solat. Jadi kalau boleh, kalau kita berujuk, kita berburak dengan anak-anak kita, menantu kita, pesan ke dia, jaga solat, jaga solat, jaga solat. InsyaAllah, bahagialah hidup, insyaAllah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Saya terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. InsyaAllah, ini ceramah saya yang ketiga hari ini. Kalau masuk semalam yang ke-6, tak balik-balik rumah. Lampu betul ceramah kan. Selagi belum pergi umrah tu, yang besok pergi umrah pun macam tu macam tu. Boleh tak ceramah sikit dalam bas, ceramah kat bawah, ceramah. Ayo, tak apalah nak buat channel selagi boleh ceramah lah. Tapi pun terima kasih banyak atas semua yang mendoakan. Mudah-mudahan hati jaga salat. Salat itu, salat, kepentingan salat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, insyaAllah mudah-mudahan beroleh rahmat. Jadi itu saja saya.